Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Tujuan saya panggil kamu berkumpul pada petang ini adalah untuk membicarakan dua topik utama yang kita perlu bicarakan pada petang ini, iaitu melibatkan aplikasi input government dan juga perbezaan di antara produktiviti, keuntungan dan prestasi. Jadi saya mahu pendapat daripada Encik Patah. Apakah kepentingan input aplikasi e-government dalam proses peningkatan produktiviti organisasi kerja? Boleh diterangkan? Okey. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua adik-adik perbincangan. Okey, saya Abdul Fatah. Saya merupakan pelajar Universiti Malaysia Sabah, kursus hubungan industri. Okey, baiklah, terima kasih kerana memberi peluang saya untuk bercakap berkenaan dengan e-governance. Itu sebagai e-governance dalam mempengaruhi produktiviti sesuatu organisasi. Okey, baiklah. Sebelum kita bercakap pasal e-governance, kita perlulah mengetahui berkenaan dengan produktiviti secara umumnya. Produktiviti merupakan satu proses yang menekankan kepada daya pengeluaran sesuatu firma atau organisasi. E-governance pula secara umum saya boleh menyatakan bahawa salah satu transformasi baru yang dijana melalui perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kebanyakan e-governance telah digunakan di sektor-sektor awam, terutama kerajaan, dalam memperbarui sistem pentadbiran yang ada di dalam kerajaan. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi kepada kepentingan e-governance. E-governance, kita boleh lihat di sini saya ada menyertakan 3 kepentingan mengikut perspektif masing-masing. Yang pertama adalah kepentingan e-governance adalah mengubah struktur dalaman kerajaan atau juga organisasi bagi meningkatkan imej sesuatu badan kerajaan. Bermaksudnya di sini e-governance ini adalah satu proses di mana kerajaan mentransformasi pentadbiran dalamannya untuk memastikan pentadbiran itu berjalan dengan lancar. Seterusnya kita pergi kepada perspektif penyelidik ataupun sarjana. Menurut HIP 2001, dalam kajian Muhammad Muinul Islam menjelaskan bahawa penggunaan teknologi baru dalam pentadbiran membolehkan berlakunya perkembangan operasi dalaman untuk aplikasi penggunaan alat elektronik dalam pemberian perkhidmatan kepada masyarakat awam, dan seterusnya mewujudkan interaksi antara kerajaan dan juga rakyat. Beliau menambah bahawa penggunaan teknologi itu adalah salah satu interaktif yang berpotensi dan dikalian juga sebagai elemen penting dalam e-governance yang bertindak dalam mengubah pentadbiran dalaman kerajaan. Kepentingan kedua ialah kewujudan nilai awam, penciptaan nilai awam. Nilai awam apa yang difahamkan adalah perkongsian sesuatu perkara berkaitan peningkatan prestasi organisasi dari semasa ke semasa. Menurut UNDP 2003, dalam kajian Muhammad Muinul Islam menjelaskan bahawa konsep pentadbiran adalah pembangunan manusia secara berterusan, dan UNDP turut menggambarkan bahawa e-governance sebagai proses yang membentuk nilai awam dengan menggunakan ICT sebagai alat pembangunan. Nilai keterbukaan majikan yang dilaksanakan melalui e-governance. E-governance ni apa yang kita boleh lihat adalah dia terdapat pelbagai perkhidmatan ataupun aplikasi, contohnya e-aduan dan juga e-khidmat nasihat. E-aduan ni bermaksud pekerja boleh membuat sesuatu aduan berkenaan permasalahan yang berlaku di organisasi. Oleh itu, wujudnya keterbukaan dan seterusnya membuat pekerja tersebut berasa kepuasan hati. Apabila pekerja berpuas hati secara automatik ataupun secara tidak langsungnya, pekerja akan terangsang dan untuk meningkatkan produktiviti. Terima kasih kepada Encik Batas di atas penjelasan yang diberikan, yang mana kita mengetahui bahawa penjelasan yang cukup jelas dan ringkas. Okey, seterusnya kita pergi kepada pendapat daripada Encik Zafwan. Okey, Encik Zafwan, bagaimana pula pendapat kamu mengenai kepentingan input aplikasi e-government dalam sebuah organisasi terhadap produktif kerja? Malaysia juga tidak ketinggalan dalam melaksanakan pelbagai aplikasi elektronik yang menghubungkan kerajaan dengan rakyat melalui aplikasi perdana e-government. Dengan hasilnya Koridor Raya Multimedia MSC Malaysia, ia dapat membentuk semula
e-government beroperasi menggunakan teknologi multimedia ini. Selaras dengan itu, ia dapat meningkatkan lagi mutu pentadbiran dalam kerajaan serta kaedah menyampaikan kepada rakyat. Selain itu, terdapatnya peluang-peluang yang wujud akibat daripada e-government ini seperti tanggungjawab di mana ia membolehkan kerajaan menjadi lebih terbuka dan transparent. Contohnya, menerbitkan debat dalam parlimen, minit mesyuarat pentadbiran pada laman web supaya rakyat semua dapat mencapainya dengan mudah dengan menggunakan aplikasi e-governance. Selain itu juga, peluang lain ialah sebagai penyebaran maklumat secara adil dan transparent, iaitu penyebaran maklumat dengan kadar yang cepat dan berkesan untuk memudahkan orang ramai berinteraksi sama dengan syarikat swasta serta menambahkan lagi pusat penemuan. Menurut Batnagar 2001, dengan meliberalisasikan pusat penemuan ini, ia boleh menjadi alat untuk mencegah dan membanteras rasuah yang sangat berkesan. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Apa khabar? Diharapkan semua sihat. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada slot yang kedua, perbincangan berkenaan perbezaan keuntungan, prestasi dan juga produktiviti. Baiklah. Sebelum saya bercakap lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Saya moderator pada pada petang ini, iaitu Abdul Fattah bin Syamini. Dan seterusnya saya akan memperkenalkan ahli-ahli pembentangan untuk slot yang kedua ini, iaitu Saudara Muhammad Syamil, Saudara Muhammad Iwan dan juga Saudara Cik Muhammad Izzat sebagai pembentangan kita pada hari ini. Baiklah. Seterusnya perbincangan kita berkenaan pada petang ini adalah perbezaan keuntungan, produktiviti dan juga prestasi dalam konteks organisasi dan juga industri itu sendiri. Baiklah, seterusnya saya pergi secara pengenalan ataupun secara umum berkenaan dengan keuntungan, produktiviti dan juga prestasi. Secara umumnya, keuntungan ini adalah di mana keuntungan yang boleh kita fahamkan sebagai profit yang boleh membangunkan organisasi itu pada masa dari semasa ke semasa. Seterusnya produktiviti, iaitu daya pengeluaran input atau output. Bagaimana input output itu dijalankan. Input yang secara umumnya yang boleh kita fahamkan adalah terbagi pada sumber dan juga tenaga. Yang ketiga, prestasi. Prestasi ini boleh dikaitkan dengan pekerja, di mana setiap organisasi atau masyarakat harus mempunyai sistem penilaian prestasinya sendiri untuk menilai prestasi pekerja itu sama ada buruk ataupun cemerlang ataupun tidak cemerlang. Dalam konteks ini kita boleh lihat daripada pembentangan yang pertama, iaitu Saudara Muhammad Syamil. Okey, terima kasih kepada moderator Abdul Fattah. Okey, saya akan menjelaskan tentang apa itu prestasi dengan lebih detail lah. Okey, maksud prestasi disebut sebagai kinerja atau dalam bahasa Inggeris disebut dengan performance. Okay, saya akan menjelaskan secara lebih terperinci tentang prestasi. Okey, prestasi ini dikaitkan ataupun lebih sinonim dengan pekerja. Okey, menurut Prabowo pada tahun 2005 telah mengemukakan bahawa prestasi lebih merupakan tingkah keberhasilan yang dicapai seseorang untuk mengetahui sejauh mana seseorang mencapai prestasi yang diukur atau dinilai. Manakala menurut Suprabrata, beliau juga menyatakan bahawa prestasi adalah suatu hasil yang dicapai seseorang setelah seseorang itu melakukan sesuatu kegiatan. Okey, oleh itu prestasi ini amatlah penting kepada setiap organisasi. Oleh itu prestasi itu perlu diukur
Prestasi kerja penting dalam organisasi, iaitu setiap organisasi akan bergantung kepada 4 elemen seperti tanah, teknologi, modal dan manusia. Tetapi perkara yang paling penting adalah manusia, sebab manusia yang akan menggerakkan teknologi, modal, tanah. Tanpa manusia, output tidak dapat dihasilkan. Oleh itu, prestasi ini adalah penting kepada pekerja. Okey, kalau kita tengok menurut Brown dan Brinus pada tahun 1994 telah mengatakan bahawa prestasi kerja dipengaruhi oleh 2 elemen utama. Okey, iaitu elemen tersebut ialah faktor organisasi dan faktor personality ataupun personal. Okey, kalau kita lihat kepada faktor organisasi, ianya meliputi sumbangan perkhidmatan, kualiti pengawasan, beban kerja, nilai dan keadaan fizik daripada lingkungan kerja. Okey, di antara pelbagai faktor organisasi yang saya sebutkan tadi, faktor yang paling penting adalah faktor sumbangan perkhidmatan. Maksudnya di sini di mana faktor tersebut akan diberikan dalam bentuk gaji, bonus. Faktor organisasi kedua juga penting adalah kualiti pengawasan, di mana seseorang ataupun orang bawahan dalam memperolehi kepuasan kerja jika pihak atasan lebih berwibawa berbanding pekerja bawahan. Seperti kita tahu kan, pemimpin ini amat penting untuk mempengaruhi pekerja, terutama pekerja bawahan. Okey, kita lihat kepada faktor personal. Okey, ianya meliputi ciri kepribadian. Maknanya ciri kepribadian pekerja itu sendiri. Secara generalnya, prestasi ini merujuk kepada sesuatu pencapaian yang dicapai oleh pekerja daripada tugas yang diberi tanggungjawab kepada pekerja oleh majikan. Jadi prestasi ini sangat penting di dalam organisasi untuk meningkatkan produktiviti kerja maupun produktiviti organisasi sendiri, dan ianya akan membawa keuntungan kepada organisasi dan akan mendapat manfaat kepada pekerja itu sendiri. Terima kasih kepada Saudara Syamil berkenaan dengan penjelasan beliau berkenaan dengan prestasi. Seterusnya kita pergi kepada saudara pembentangan kita yang kedua, iaitu Muhammad Syazwan berkenaan dengan productivity. Boleh saudara Muhammad Syazwan berbincang dengan pembentangan dengan yang lain secara perinci berkenaan dengan productivity. Apa itu productivity? Okay, terima kasih kepada saudara moderator. Seperti mana yang saudara Syamil bentangkan tentang prestasi, sebenarnya productivity ini berkaitan juga dengan prestasi. Oleh itu lebih baik dan elok juga kita melihat definisi productivity. Menurut Perbadanan Produktiviti Negara pada tahun 1997, productivity ini didefinisikan sebagai nilai ataupun kuantiti, iaitu input yang dihasilkan. Saya ambil contoh mudah, iaitu suatu kumpulan tukang kayu dengan peralatan seperti tukul, gergaji dan lain-lain dapat menyiapkan kerja seperti acuan setinggi 2 meter atau seluas 2.5 meter persegi dalam tempoh jam tertentu. Itulah secara ringkasnya. Jika kita lihat teori productivity ini, ianya telah dipenjelaskan dengan teliti oleh para sarjana-sarjana. Teori productivity ini adalah merupakan hubungan antara anggaran produktiviti, jumlah produktiviti dan produktiviti bulanan. Kepentingan produktiviti ini adalah saling berkaitan dengan 2 elemen utama, iaitu keuntungan dan juga prestasi. Kalau kita lihat, jika prestasi pekerja rendah, maka produktiviti yang dihasilkan rendah, ianya secara tidak langsung akan menghasilkan keuntungan yang minimal produktiviti. Oleh itu, proses penghasilan produktiviti adalah penting. Ianya melibatkan pengurusan yang efisien
dan juga bersifat statik. Sekian daripada saya serahkan semula perbincangan kita kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Syazwan berkenaan dengan perbincangan productivity. Seterusnya kita pergi kepada perbincangan berkenaan keuntungan. Itu saudara Muhammad Izzat boleh terangkan sedikit berkenaan dengan keuntungan. Okey, terima kasih kepada saudara Encik Batas. Okey, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai keuntungan, di mana saya akan menjelaskan secara ringkas, di mana kita mengetahui bahawa masa pun telah mencuburi kita pada petang ini. Okey, umumnya kita perlu mengetahui bahawa keuntungan adalah satu perkara pokok yang wajib diberi perhatian penuh. Tanpa keuntungan, sesuatu agensi maupun syarikat tidak akan mampu bertahan lama. Okey, untuk memahami lagi segi keuntungan, definisi yang dapat saya beritahu ialah iaitu satu jumlah keuntungan atau keuntungan per unit pengeluaran. Jadi dapat dikatakan bahawa keuntungan adalah satu jumlah keseluruhan keuntungan dalam sesuatu pengeluaran maupun sebagai satu jumlah yang mutlak ke atas satu unit. Okey, dari masuk ini kita dapat disimpulkan bahawa keuntungan yang dicapai sebuah organisasi sememangnya akan memberi kebaikan kepada pekerja tersebut, di mana kita dapat melihat bahawa apabila prestasi yang baik ditunjukkan oleh pekerja, sudah semestinya akan meningkatkan lagi produktiviti dalam organisasi berkenaan. Apabila produktiviti meningkat dalam sebuah organisasi, sudah semestinya pihak organisasi atau firma akan mendapat keuntungan yang baik. Okey, keuntungan yang dicapai oleh organisasi berkenaan akan memberi kebaikan kepada pekerja berkenaan. Oleh itu, keuntungan merupakan satu cabang penting untuk mengukur produktiviti. Itu saja, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Muhammad Izzat berkenaan dengan perbincangan berkenaan dengan keuntungan. Seterusnya kita pergi kepada kesimpulan, iaitu kesimpulan akhir. Di sini kita boleh jelaskan daripada perbincangan daripada Muhammad Syamil dan Muhammad Syazwan dan juga Muhammad Izzat berkenaan dengan prestasi, produktiviti dan keuntungan. Ia adalah tiga perkara yang berbeza, iaitu seperti kita tahu prestasi ialah pencapaian pekerja, produktiviti pula adalah daya pengeluaran ataupun daya tenaga seseorang pekerja itu. Manakala keuntungan merujuk kepada organisasi yang telah dibentangkan oleh saudara Muhammad Izzat, dan secara akhirnya saya boleh simpulkan bahawa tiga perkara ini boleh membangunkan sesuatu organisasi itu, boleh menentukan sama ada organisasi itu jatuh ataupun maju. Kerana tiada elemen tiga perkara ini, kemungkinan organisasi itu akan merudum ataupun akan merosak dari segi keuntungan. Okay, secara akhirnya saya boleh jelaskan bahawa ketiga-tiga perkara ini adalah diberi penekanan kepada dalam organisasi. Oleh itu majikan haruslah mengetahui berkenaan tiga elemen ini secara terperinci dan mendalam berkenaan dengan tiga perkara. Okey, dengan ini saya sebagai moderator ingin mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Okay. Dan oleh itu saya mengucap terima kasih kepada semua ahli